Datuk Kamarudin bin Ismail join kita sebagai pengucap hari ini lah. So semua boleh nampak skrin ya. Nanti apa yang akan berlaku, nama saya Ho, I akan introduce Datuk. Datuk Kamarudin dia akan memberikan penjelasan sedikit tentang khusus dan juga kejaya tentang untuk student yang nak masuk dalam badan beruniform dan juga semua kejaya yang adalah, yang semua itulah. So dengan itu dan selepas itu you pun boleh tanya soalan. Soalan semua itu you boleh guna chat feature. Dekat sebelah ada itu chat feature. Kita berikan peluang untuk tanya soalan tentang kejaya badan beruniform, kejaya seorang polis, kejaya tentang customs, immigration dan semua itu. And jika ada apa-apa soalan, kaunselor anda, Cik Aziz atau Encik Nasrul, you boleh tanya mereka jugalah selepas ini. So tanpa lengah lagi, biar saya pass the forum to Professor Datuk Kamarudin bin Ismail. Professor Datuk Kamarudin, thank you very much. Thank you, Mr. Ho. As a moderator pada petang ni, Assalamualaikum, salam sejahtera pada semua para pelajar yang hadir pada hari ini dan juga para staff yang ada pada petang ni. Apa yang saya bertujuan untuk bercakap pada petang ni ialah bertujuan untuk menerangkan. Saya dipahamkan sebelum ni anda ni memanglah minat bidang penguatkuasaan undang-undang. Jadi izinkan saya untuk menerangkan apa yang anda faham tentang penguatkuasaan undang-undang. Kalau nak jadi pegawai penguatkuasaan undang, what is it? Apa dia tu? Apa kekuatan dia? Apa kelebihan dia? Apa perbezaan dia dengan bidang-bidang lain yang ada? Dan bagaimana bidang ni boleh membantu anda dalam kerjaya anda pada masa akan datang, khususnya dalam keadaan kita menghadapi ancaman COVID ni. Jadi kita mesti berhati-hati. Kita mesti tahu apa tujuan kita, apa yang boleh menjamin kerjaya kita pada masa mendatang. Sebab ancaman bukan saja ancaman pada negara, pada dunia, termasuk juga yang mana dia melibatkan bukan saja pada pembelajaran, pendidikan, tetapi juga dia melibatkan ekonomi satu dunia. Jadi kita mesti berhati-hati. Kalau kita nak memilih satu kerjaya kita pilih satu kerjaya yang betul-betul kita minat, yang betul-betul boleh menjamin masa depan kita. Jadi saya bercakap tentang bidang penguatkuasaan undang-undang. Apa dia penguatkuasaan undang-undang? Penguatkuasaan undang-undang ni kalau kita bercakap, selalunya kita bercakap dalam konteks komponen sistem keadilan jenayah. Sistem keadilan jenayah ni dia melibatkan semua agensi penguatkuasaan undang-undang. Tak kira lah peringkat yang uniform dan juga bukan uniform, termasuk juga agensi-agensi yang menguatkuasakan undang-undang pentadbiran seperti MPPJ, seperti DBKL. Semua ni adalah agensi komponen dalam sistem keadilan jenayah yang melibatkan semua agensi penguatkuasaan undang-undang yang saya sebutkan tadi, yang bermulanya dengan jika berlaku kesalahan, jika berlaku jenayah, anggota penguatkuasaan undang-undang inilah memainkan peranan yang pertama untuk membuat tangkapan. Maka setelah tangkapan dibuat, akan dimasukkan dalam sistem mahkamah, iaitu untuk pembicaraan. Di situ sama ada dapati salah ataupun tidak. Jika dapati salah, dia akan dihantar ke institusi pemulihan, correctional institution namanya, iaitu penjara lah yang kita tahu. Tapi bukan penjara saja, dia banyak. Institusi anti dadah kebangsaan, institusi pemulihan akhlak dan sebagainya. Jadi kita mesti fikir, jadi untuk menjadi pegawai penguatkuasaan undang-undang ni maknanya anda terlibat secara langsung dalam sistem keadilan jenayah yang melibatkan mahkamah dan juga correctional institusi pemulihan, ya. Okey. Lanjutan daripada situ, bila kita bercakap penguatkuasaan undang-undang ni, okey, di Malaysia ni ya, bidang penguatkuasaan undang-undang ni satu bidang yang kata orang
kita dah wujudkan ni, kita dah sediakan ni, Saito University kita dah wujudkan bidang ni sejak 10-11 tahun dulu. Ya, bidang ni hanya ada di Amerika, di England, yang mana bidang ni 40-50 tahun dulu dah wujud. Tapi di negara kita, Malaysia, hanyalah baru ditawarkan pada pelajar-pelajar kita sejak 10-15 tahun. Dan Saito University kita merupakan institusi yang pertama menawarkan bidang ni. Peringkat bukan saja diploma, peringkat degree dan juga peringkat masters dan juga PhD nanti. Ya, jadi kita mesti clear. Jadi kita tanya diri kita, satu bidang yang profesional, bidang penguasaan undang-undang adalah bidang profesional. Macam di Amerika, di England, ia merupakan satu kerjaya yang profesional, yang memerlukan skill. Jadi kalau kita bercakap kita nak jadi pegawai polis ke, immigration ke, custom ke, JPJ ke, kita mesti ada skill. Ini membezakan kita dulu dan sekarang. Macam saya memang bekas pegawai polis. Last posting saya sebagai ketua polis Johor dulu ya. Saya memang banyak pengalaman dalam bidang penguasaan undang-undang. Saya adalah pegawai polis yang pertama yang mempunyai bidang penguasaan undang-undang yang dihantar ke Amerika ya 8 tahun. Peringkat degree, masters dan juga PhD saya dalam bidang penguasaan undang-undang. Memang satu bidang yang kata orang lain daripada yang lain. Kalau kita bercakap management, kita bercakap accounting, finance, medicine, memang bidang ni dah wujud sejak 40-50 tahun dulu. Tapi bidang penguasaan undang-undang, kita ni satu bidang yang sekarang ni memang menjadi satu bidang yang profesional. Yang mana kita menjamin, kita akan menjamin pelajar yang ambil bidang ni, dia akan juga mempunyai skill yang perlu sebagai pegawai penguasa undang-undang ya. Okey. Nak menjadi pegawai penguasa undang-undang ni, seperti yang saya kata tadi ya, dia bukan saja untuk menjadi polis. Dia termasuklah agensi-agensi yang uniform. Kalau kita tahu kalau agensi yang uniform, of course lah. Yang pertama kita akan fikirkan Polis Diraja Malaysia. Tetapi tidak. Dia mempunyai pegawai penguasa undang-undang, immigration, custom, JPJ, Badan Pencegah Rasuah, bomber, custom, maritim, ATM, udara, laut, darat, dan juga local council, majlis-majlis tempatan, termasuk juga kalau kita nak jadi pegawai kerajaan yang kita kenali sebagai PTD, pegawai tabir diplomat. Semua ni menjalankan tugas-tugas penguatkuasaan undang-undang. Jadi bidang ni memang sesuai untuk semua agensi yang beruniform dan juga tidak beruniform. Kalau kita bercakap agensi yang tidak beruniform, kita fikirkan seperti agensi apa? ADK, Anti Dadah Kebangsaan, Jabatan Perhutanan, Jabatan Perikanan, KPDNKK, Domestic Trade, LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, SKMM, Suruhanjaya Community, banyak. Termasuk juga agensi-agensi government link companies seperti MAB, Airline, TNB, semua ni mempunyai anggota yang menjalankan penguatkuasaan undang-undang. Jadi maksud saya di sini, kalau sekiranya anda minat menjadi seorang pegawai penguatkuasaan undang-undang, kerjaya itu meluas. Bukan saja dalam agensi yang pakai uniform, yang tak pakai uniform, dan juga di kementerian-kementerian yang mana mempunyai anggota-anggota yang menjalankan penguatkuasaan undang-undang. Ya, termasuk juga Home Affairs, Education, Agriculture, Communication, Multimedia, Defence, Federal Territories. Inilah bidang penguatkuasaan undang-undang yang kita mesti faham. Sekiranya anda betul-betul minat menjadi penguatkuasaan undang-undang, bermakna anda memberi khidmat pada masyarakat. Anda memberi korban dalam menghadapi situasi-situasi yang mengancam jenayah, yang mengancam negara, yang mengancam pada masyarakat.
Jadi maknanya bidang penguatkuasaan undang-undang satu peluang, satu kerjaya yang mana anda memberi servis bukan saja pada masyarakat tetapi juga memberi servis pada negara. Inilah bidang penguatkuasaan undang-undang yang saya nak sebutkan ya. Bidang penguatkuasaan undang-undang ni kita di peringkat satu universiti kita menawarkan pertama peringkat diploma seperti saya cakap tadi, peringkat ijazah dan juga peringkat masters dan juga peringkat kedoktoran PhD ya. Bagi anda sekiranya anda mempunyai SPM, sama ada anda boleh terus mengambil bidang penguatkuasaan undang-undang di peringkat diploma ataupun mengambil bidang penguatkuasaan undang-undang di peringkat ijazah ataupun di peringkat master ataupun PhD. Itu terpulang pada kelulusan anda yang ada. Sekiranya anda mempunyai SPM lah katakan dan anda mempunyai 5 kredit, juga kalau anda ingin untuk mengambil bidang penguatkuasaan undang-undang, anda juga layak untuk mengikuti program apa yang kita namakan program Foundation in Police Science. Yang mana kita menawarkan 1 tahun percuma. Lepas tu anda akan terus membuat peringkat ijazah bidang penguatkuasaan undang-undang. Inilah bidang-bidang yang saya ingin menekankan di sini. Sekiranya anda semua ini minat menjadi bidang penguatkuasaan undang-undang ya. Bidang penguatkuasaan undang-undang, pertama saya kata satu bidang yang profesional. Kedua, satu bidang yang akan menawarkan anda skill tau. Skill maknanya 30-40% anda akan mempunyai skill, mempunyai kemahiran. Apa dia tu kemahiran yang saya nak sebutkan di sini? Satu, anda akan mempunyai skill, kemahiran teknik menguatkuasaan undang-undang dan hukuman. Dua, teknik miasat. Bukan senang tu. Anda akan ditunjuk ajar, anda didedahkan dengan teknik-teknik menjalankan siasatan. Anda juga akan mempunyai kemahiran skill dalam bidang pengurusan krisis. Krisis berlaku, MH370 hilang begitu saja. Sebab apa? Sebab anggota kru dia tidak mempunyai skill dalam bidang dalam bidang pengurusan krisis. Maknanya krisis berlaku, anda tak tahu apa nak buat. Jadi kalau sekiranya anda minat bidang penguatkuasaan undang-undang, inilah salah satu skill kemahiran yang kita akan beri pada anda. Ya, maknanya kalau anda mempunyai skill tu milik anda, kepunyaan anda. Tak siapa boleh ambil daripada anda nanti. Ya, saya sebutkan skill yang kita akan tawarkan. Satu, teknik kuatkuasaan undang-undang dan hukuman, teknik pengurusan krisis, bagaimana mengendalikan krisis, teknik miasat. Anda akan jadi seorang pakar dalam bidang menjalankan siasatan, tak kira lah di agensi polis ke, immigration ke, custom ke, JPJ ke dan sebagainya. Selain daripada itu juga, kita akan dedahkan anda dengan sistem keadilan jenayah. Di sini anda akan menghayati, nak menjadi pegawai penguatkuasaan undang-undang, anda akan bertolak, bertitik, bergolak, berkisar dalam sistem keadilan jenayah yang melibatkan, saya kata tadi, awal-awal tadi, agensi penguatkuasaan undang-undang, agensi mahkamah, dan agensi institusi pemulihan, correctional. Ya, salah satu dia penjara, contoh dia. Okey. Selain daripada itu juga anda akan didedahkan dengan undang-undang jenayah, criminal law, undang-undang perlembagaan, OSHA, Occupational Safety and Health, dan juga satu bidang yang penting iaitu anda akan mengenali apa yang dimaksudkan dengan jenayah. Crime and Society, masyarakat dan jenayah. Anda akan diajar apa dia jenayah, mengapa manusia melakukan jenayah. Inilah skill-skill yang kita akan titik beratkan sama ada peringkat diploma, di peringkat degree dan juga di peringkat masters dan peringkat lain-lain. Selain daripada itu juga, anda of course lah, anda akan diberi pendedahan kepada pengurusan, manajemen. Anda kalau dah jadi seorang pegawai dalam agensi penguatkuasaan undang, anda kena tahu manajemen, human resource. Selain daripada itu, tingkah laku organisasi dan lain-lain bidang yang berkaitan dengan
pengurusan dan sebagainya. Inilah bidang-bidang yang saya nak tekankan di sini, dan saya boleh beri jaminan lah pada anda, sekiranya anda mempunyai bidang penguasaan undang-undang, sama ada peringkat diploma, degree, masters dan lain-lain, peluang anda, kerjaya anda di masa depan terjamin. Sebab kalau kita dah tengok zaman COVID ni ya, orang yang pertama, the frontline people, siapa dia? Dah tentu agensi yang menguatkan undang-undang. Tak kira lah kementerian mana, anda akan berhadapan dengan satu, kata orang, cabaran, satu komitmen pada masyarakat, satu komitmen pada negara yang mana anda boleh beri pada masyarakat sekiranya anda mengambil bidang penguatkuasaan undang-undang. Detail-detailnya seperti tempat anda tinggal nanti, hostel kita pun ada, yuran pengajian pun kita ada sediakan, iaitu melalui pinjaman PTPTN. Juga semasa kita menjalankan, anda mengikuti program ni, kita akan dedahkan anda dengan pelbagai agensi, dengan pelbagai pengalaman, yang mana kita setelah anda keluar nanti, anda menjadi seorang pegawai bersedia untuk berkhidmat mana-mana agensi uniform, mana-mana kementerian yang mempunyai unit penguatkuasaan undang-undang, bersedia untuk menjadi apa jua jenis anggota penguatkuasaan undang-undang yang profesional. Tak kira polis, tak kira immigration, tak kira custom dan sebagainya. Ya, lepas daripada ini, kita akan tunjukkan anda testimoni. Contoh-contoh yang kita telah berjaya, yang mana kita menawarkan pada pelajar yang sebelum ni dah ambil bidang ni dan telah berjaya dalam kerjaya dia. Saya rasa Mr. Ho, moderator, saya rasa saya dah terangkan dengan ringkasnya saja bidang penguatkuasaan undang-undang ni. Mungkin we may want to go to the video. Boleh. Thank you, Datuk. Thank you, Profesor Datuk Kamaruddin bin Ismail. Murid-murid semua, student, boleh nanti say thank you to Datuk ya. Dan selepas saya akan tunjukkan video-video testimoni daripada semua graduan kita daripada Saito University College yang sedang kerja dekat kerja dekat badan beruniform. Dan selepas kita dah tunjukkan video, boleh tanyalah soalan kepada Datuk Kamaruddin dan Datuk Kamaruddin boleh jawablah. Saya sekarang share the video. Hold on. Ya. Ini first video ialah testimoni Sarjan Demi Renggana. Sarjan Demi dia berasal dari Sarawak sebenarnya. So dia sekarang kerja dekat PDRM. Boleh dengarlah cerita dia lah nanti ya. Audio kurang jelas bos.
Nanti ya, share the next video. Ini ialah Encik Klinsmann. Encik Klinsmann asal juga daripada Sarawak. Dia sekarang bertugas dengan tentera udara. So dia last time ialah graduan daripada kami bidang diploma dan sekarang dia sedang bertugas lah dengan tentera udara. So nak huraikan sedikit juga, Encik Klinsmann, dia selepas dia habis diploma law enforcement dia continue dalam bachelor law enforcement, walaupun juga sedang bertugas dengan tentera udara Malaysia, dan dia buat program work and study kita. Berarti dia semasa dia sedang belajar, dia juga bertugas lah. So memang ada option. Dia buatkan kelas-kelas dia pada hujung minggu dan dia belajar lah masa itu. Lagi satu video yang saya nak share. Ini semua video-video testimoni lah. One final video yang saya nak share. So lagi satu ialah Puan Rafidah. Puan Rafidah, so saya nak share ialah kerana bukan hanya tentang pegawai polis yang bertugas, tapi juga kita ada graduan selepas dia habis diploma, degree atau masters kita, mereka sedang kerja dekat tentera udara, custom bomba, dan juga dekat semua agensi kerajaan yang kita ada lah. So ini ialah testimoni Puan Rafidah yang sekarang kerja dekat Jabatan Penjara Malaysia.
Okay. So itu ialah semua video yang kita nak share. Sebenarnya kita banyak juga video-video lain daripada testimoni daripada graduan kita. Nanti saya akan share kepada semua di sini link kepada YouTube channel kita. Dekat situ semua graduan kita yang dia akan cakap tentang kejayaan mereka, apa mereka face bila mereka belajar, dan ada apa-apa resources sana boleh juga tengoklah supaya dapat timba sikit ilmu tentang pengajian law enforcement dan security ini. So sekarang I buka forum kepada murid-murid, student-student sini untuk tanya Datuk Kamarudin. Jika ada apa-apa soalan, boleh type dekat sebelah sana, type soalan-soalan anda, dan Datuk atau saya atau kaunselor anda, Cik Aziz atau Cik Nasro, dia boleh jawablah jika ada apa-apa soalan. Yeah. So first one, sila type apa soalan juga boleh. Nak buka mikrofon, tanya pun boleh. Datuk Kamarudin dia akan jawab. Yeah. Ya, Deborah? Saya mau tanya, kalau macam sekarang kan saya bersekolah, jadi tawaran tuh kan itu kalau saya mau dapatkan tawaran itu terus saya dapat atau tidak? Ya. Datuk, sebelum Datuk huraikan, Deborah, you sekarang Form 5 atau sekolah mana? Saya tingkatan 6 atas sekarang. Oh, okey. Datuk, you boleh huraikan? Ya. Sorry, Datuk, your microphone need to unmute. Sorry. Okey. Anda sekarang dalam tingkatan 6 atas, maknanya anda akan belum habis lagi tingkatan 6. Bagi saya, lebih baik anda habiskan tingkatan 6. Sekiranya anda mempunyai STPM, ya, anda ingin melanjutkan ingin menjadi sebagai seorang pegawai penguatkuasa undang-undang, itu tidak masalah. Anda juga boleh menyertai program ini berlandaskan pada kelulusan anda STPM. Saya beranggapan bahawa anda adalah dalam tahun akhir dalam STPM. Sekiranya begitu, saya galakkan anda habiskan dulu, dapatkan STPM. Lepas tu, anda boleh memohon balik pada kita. Kita sentiasa mempunyai talian yang boleh anda kembali balik pada kita untuk membuat permohonan dalam bidang penguatkuasa undang-undang. Itu tidak ada masalah. Sekarang ini dah hujung tahun. Saya rasakan STPM anda juga akan sit for the exam towards the end of this year. Sekiranya betul apa yang saya cakapkan tadi, itulah jawapannya bagi soalan anda. Sekarang ini saya dalam sekolah. Bolehkah saya meneruskan permohonan saya untuk mengambil program penguatkuasa undang? Jawabnya boleh, tidak ada masalah. Tetapi kalau sekiranya anda dah betul-betul akhir ni, habiskanlah dulu SPM, ya. Sekiranya andainya anda gagal, ya, pun tidak ada masalah. Anda boleh membuat permohonan kepada kita. Kita akan gunakan kelulusan anda, iaitu STPM yang anda gagal tu tadi, berlandaskan dengan SPM yang anda ada, ya. Itu tidak ada masalah. Tapi saya percaya anda akan luluslah, ya. Dan sekiranya anda mempunyai SPM, itu satu kelulusan yang baik untuk anda meneruskan program penguatkuasaan undang-undang ni terus ke peringkat ijazah. Saya harap saya menjawab soalan
anda tadi. Terima kasih Datuk, terima kasih Deborah. Ya, ada soalan. Ada satu soalan daripada Maufeda Diliana. Maufeda Diana tanya, bila intake untuk tawaran ini? Untuk tawaran yang kita buka ni, that one, Mr. Ho, I think you also can Boleh. Ya. So, Maufana, untuk sekarang, kita dah buka tawaran ini untuk kemasukan dalam bulan September. Dan kita buka ini ialah untuk kemasukan dalam program diploma kami atau program degree lah. So jika student dia ada STPM dan dia masuk dalam program diploma kami, dan jika dia ada STPM boleh masuk dalam Bachelor Law Enforcement kami lah. So student yang Form 6, Upper 6, bila habis STPM nanti dapat result, boleh masuk dalam Bachelor Law Enforcement kami lah. Tapi intake untuk tawaran ini yang kita sediakan juga itu certificate daripada Universiti Teknologi Malaysia sebagai joint certification, kita tawarkan untuk kemasukan September ini. Ya. Pendaftaran, jika student ada apa-apa soalan tentang pendaftaran, kaunselor anda ialah Cik Aziz atau Encik Nasrul. Mereka ialah orang yang akan handle semua pendaftaran anda. Dia akan buatkan application, dia akan terangkan tentang course fee, dia akan terangkan tentang bagaimana untuk datang daripada Sarawak ke sini, kerana juga kerana kita tawarkan tiket penerbangan percuma untuk student datang ke Semenanjung lah. So semua detail promosi dan semua itu jangan bimbang selepas sesi ini dengan Datuk, dan boleh tanyalah Cik Aziz dengan Encik Nasrul dan mereka akan jawab semua soalan anda tentang pendaftaran nanti. Jika boleh, kita ada satu soalan sini Datuk. Datuk, soalan daripada Claude Eljo anak Kuleh. Dia tanya college tersebut terletak di mana? Ya. Okey, kita Saito University College ya. Kita sekarang pada masa kini induknya adalah di Petaling Jaya. Tetapi apapun kita dalam proses pemindahan ke Saito University di Ceras ya. Jadi kita ada dua. Satu induknya kita masih lagi di Petaling Jaya dan kita akan berpindah ke Saito University di Ceras. Kita ada dua institusi ya. Itulah letaknya College Saito University kita yang menawarkan bidang penguatkuasaan undang-undang. Okey, Deborah? Ada soalan lain? Maufeda Diana tanya tentang intake untuk tawaran ini. Tadi kita dah jawab, ialah untuk September jika nak masuk. Okey, jika tak ada soalan sebentar nanti, I nak tunjuk. Ada soalan. Ya, soalan. Okey. Aini tanya sama ada kita ada kerjasama dengan badan-badan uniform atau apa? Okey. Datuk, you nak jawab tak? Okey. Certainly, kita dah pastinya sebab kita bidang penguatkuasaan undang-undang ni ya, kita buat dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia dan lain-lain agensi uniform. Saya tak sebutkan di sini, selain daripada pelajar-pelajar yang mengambil bidang penguatkuasaan undang-undang ni ya secara penuh, iaitu pada hari Isnin dan pada Jumaat, iaitu daripada lepasan pelajar-pelajar sama ada SPM, STPM, diploma dan sebagainya, kita juga mempunyai satu program yang kita namakan program untuk dewasa. Dan kita ramai. Kita dah train lebih daripada 2,000 anggota polis, Immigration, Custom, JPJ, MACC, Pegawai Badan Pencegahan Rasuah, yang mana mengambil bidang yang sama. Tetapi dia ambil bidang ni pada hujung minggu, hari Sabtu dan hari Minggu. Agensi dia orang tak kira lah, Polis, Immigration, Custom,
Badan Penjaga Rasuah dan sebagainya, dia menggalakkan anggota dia ambil bidang ni. Jadi dalam nafas yang sama, sudah tentu kita ada kerjasama terus dengan agensi uniform, khususnya Polis Diraja Malaysia. Okey. Lagi satu soalan, Datuk. Deborah Tom tanya, soalan pertama, swasta ke kerajaan College University kita. Lagi satu ialah berapa lama pengajian dia untuk ini? Okey. Satu universiti kita dalam konteks ni memanglah satu institusi swasta, tetapi itu bukan pokoknya, bukan soalnya. Sama ada swasta ataupun awam, itu bukan menjadi pokok soal pokok utama. Pokok utamanya kita adalah bidang adalah institusi swasta yang pertama yang menawarkan bidang ni. Yang mana bagi institusi awam tidak ada bidang ni. Ini yang penting. Satu. Kedua, yang pentingnya ialah kita mempunyai kelulusan pengiktirafan bukan saja daripada MQA, juga daripada JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam. Jadi soal sama ada swasta ataupun awam tidak menjadi satu halangan. Yang pentingnya ialah bidang ini diiktiraf oleh MQA dan juga diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Jadi sekiranya anda minat bidang ni, anda ambil bidang ni, dengan adanya pengiktirafan dari MQA dan juga Jabatan Perkhidmatan Awam, JPA, sudah tentu ianya diiktiraf oleh mana-mana agensi uniform. Itu satu. Soalan yang kedua, berapa lamakah? Bagi diploma penguatkuasaan undang-undang, ya, dia memakan masa selama 2 tahun setengah, ya, dengan kelulusan SPM. Tetapi kalau anda mempunyai SPM, anda mempunyai diploma, anda minat dalam bidang ijazah, peringkat ijazah, dia adalah 2 tahun. Dia adalah 3 tahun. Ya, yang mana kalau anda mempunyai SPM, anda membuat ataupun SPM, anda ambil foundation 1 tahun, lepas tu anda terus ke peringkat ijazah selama 2 tahun lagi. Manakala, help me this one, Aziz. Aziz? Ya, Tok. Help me. Kalau kita ambil foundation, dia habis 1 tahun, dia ambil ijazah, 3 tahun juga, ya? Ya, betul. 3 tahun. 3 tahun juga, ya. Tapi kalau anda mempunyai diploma, ya, kalau dalam bidang yang sama hanya 2 tahun. Tetapi kalau anda mempunyai diploma dengan bidang lain-lain, anda boleh buat transfer kredit. So mungkin tak sampai 3 tahun. Ya, peringkat diploma tadi dan juga peringkat ijazah. Okey, itu saja. Datuk, ada satu soalan daripada Katerina. Katerina tanya, adakah faktor ketinggian mempengaruhi pengambilan khusus ini? Okey. Okey, soalan ni memang soalan cukup emas, memang lazim ditanya. Pertama, untuk menjadi pegawai penguatkuasaan undang-undang, memang syarat fizikal tu memang ada. Ya, jadi kalau kita nak menjadi pegawai polis ke immigration ke custom, syarat fizikal, ketinggian, buka badan besar dan sebagainya itu mesti mencukupi. Ya, satu. Dan anda mesti mempunyai kesihatan yang baik. Itu syarat fizikal. Dan kelayakan dia, okeylah. Nak jadi pegawai polis ke immigration ke custom ke peringkat, kalau rank and file itu hanya memerlukan diploma saja. Bagi anda nak menjadi pegawai peringkat Division 1, anda memerlukan ijazah. Tak kira nak jadi pegawai Division 1 dalam Polis, Immigration, Custom dan lain-lain agensi uniform memerlukan ijazah. Ya. Okey. Setelah saya bercakap begitu, ya, yang mana bagi agensi yang beruniform tadi yang saya sebutkan, Polis, Immigration, Custom, dia mempunyai syarat fizikal yang mesti dipenuhi, tetapi tak ada semestinya anda boleh
menyertai agensi uniform yang beruniform saja. Anda mesti ingat yang seperti saya kata awal-awal tadi, nak jadi pegawai penguat kuasa undang-undang, juga anda boleh menjadi pegawai penguat kuasa undang-undang dalam kementerian-kementerian yang mempunyai unit penguat kuasa undang ataupun unit uniform, yang mana syarat fizikal tu tidaklah seperti begitu ketat yang sama dengan agensi uniform yang seperti polis, American Custom dan JPJ. Ya, not to worry. In case if you don't have that, anda tidak mempunyai syarat fizikal yang cukup, anda boleh juga menjadi seorang pegawai penguat kuasa undang, tetapi dari dalam kementerian-kementerian atau agensi uniform penguat kuasa undang-undang selain daripada yang pakai uniform tadi tu. Ya. Okey. Datuk, lagi satu soalan daripada Deborah. Bagaimana kalau rabun? Adakah ini mempengaruhi kursus ini? Okey, untuk menjawab soalan senang je. Untuk menyertai program penguat kuasa undang-undang ni, kalau rabun pun tak rabun ke, itu tak ada masalah. Tetapi selepas anda mempunyai kelulusan tadi, anda nak menyertai mana-mana agensi uniform, yang pakai uniform memanglah, kalau rabun tu kerja apa pun memang ada syaratnya. Itu anda mesti ambil maklum, ya. Okay, good. Thank you, Datuk. Thank you. Okay. Pelajar, bagi saya 5 minit, I nak also tunjukkan satu lagi benda yang kita berikan kepada student untuk pengambilan kali ini. Kerana, okay, semua boleh nampak skrin ya. Lagi satu benda, perkara ialah kami juga ialah learning center untuk Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia Space Program lah. So untuk pelajar-pelajar kami yang masuk dalam program Bachelor Law Enforcement atau Diploma Law Enforcement atau Diploma Security Management kami juga offer lagi satu sijil yang istimewa kepada pelajar. Berarti kita berikan lagi satu sijil daripada Universiti Teknologi Malaysia, professional diploma dalam bidang-bidang, either dia boleh pilih dalam bidang diploma, professional diploma in cyber security, atau professional diploma in security management, atau professional diploma in retail management, atau professional diploma dalam culinary arts. So kenapa kita buat ini ialah satu lagi benda yang kita nak buat ialah berikan pelajar kita kemahiran yang bertambahan. Kenapa? Ialah kerana bila keluar dalam dunia yang korporat atau dalam badan kerajaan, penting untuk dapat lebih banyak skill, kemahiran. So bukan hanya you boleh bertutur tentang law enforcement dan security procedure, tapi you boleh cakap tentang professional diploma in cyber security, cakap tentang bagaimana untuk jaga cyber security lah, satu syarikat lah. So semasa para pelajar kami masuk untuk bulan September nanti, anda semasa kamu sedang ikut pengajian anda juga akan dapat lagi satu sijil lah, masuk lagi satu kursus dibuat dekat Saito dengan kolaborasi dengan UTM dalam learning center kita. So you akan dapat 2 sijil lah semasa you belajar dengan kita lah. Itu ialah keistimewaan untuk pelajar bulan September. Terima kasih semua. Okay. Ada soalan lain tak? Okey, so jika tak ada soalan lain, apa kita buat selepas ini, I akan share kepada kaunselor anda, Encik Azzi dan Encik Nasrul, semua slide tadi, semua yang
semua YouTube video itu semua kepada mereka supaya mereka boleh share dengan anda, dan mereka boleh terangkan tentang program ini, kemasukan dan apakah ialah keistimewaan, dan juga PT-PTN lah jika perlu PT-PTN untuk belajar dalam pengajian kami, dan juga bila ialah kemasukan dan sebagainya. Thank you everybody kerana sertai talimat kita, dan Datuk, any other thing you Yeah. want to say to them? Yeah, let me just say a few words before we leave. Thank you. Okay, bagi para pelajar yang ada di talian ni, saya ingin menekankan di sini bahawa sekarang ni kita memang sedang menghadapi ancaman COVID, ya, dan kita nampak ancaman COVID ini bukan saja di Malaysia, di dunia, ya, akan berterusan. Jadi kita tak bolehlah sebab adanya ancaman ini kita melengah-lengahkan lagi pembelajaran kita, sebab masa depan anda perlu dipikirkan. Jadi dalam keadaan COVID ini kita tahu yang mana kita perlu membuat keputusan dengan bijak terhadap pembelajaran kita, pendidikan kita. Jadi kalau betul-betul anda minat dalam bidang penguatkuasaan undang-undang ni, saya ingin menekankan di sini bahawa jangan nanti lagi. Sekarang ni kita dah buka pengambilan untuk bulan September ni. Saya harap anda dengan segera menghubungi semua kaunselor anda masing-masing, mendapatkan penerangan bagaimana untuk membuat pendaftaran dengan kita, yang mana kita memberi jaminlah bahawa bidang ini lain daripada yang lain. Bidang ini satu bidang yang istimewa, khususnya di Malaysia. In fact, di Southeast Asia kita adalah negara yang pertama menawarkan bidang ni, dan kita menjadi satu sampling yang pertama dalam Southeast Asia, dalam Asia kita ni yang menawarkan bidang ini. Satu universiti kita adalah satu institusi yang pertama di Asia, bukan saja di Malaysia, di Asia menawarkan bidang penguatkuasaan undang-undang. Jika kita bandingkan, sekali lagi saya nak tekan di sini, dengan Amerika, dengan England dan overseas, mereka 40-50 tahun dulu dah ada bidang ni. Jadi bidang ni seperti saya kata, satu bidang yang profesional, dan jika anda inginkan satu kerjaya yang challenging, satu kerjaya yang memberi, kata orang, never sleep at any moment. Sebab every day anda akan belajar satu benda yang baru. Bidang penguatkuasaan undang-undang ni, saya galakkan anda terus mendaftar dengan kita, jangan tunggu-tunggu lagi, dan saya ucapkan selamat maju jaya. Ya, sekiranya anda ada apa-apa soalan, seperti yang moderator kata tadi, anda boleh terus menghubungi kaunselor anda, dan juga kalau anda ingin menghubungi saya, tidak ada masalah. Saya boleh boleh didekati dengan nombor 012-373-1835. Sekiranya anda ada soalan-soalan yang kata orang yang lain daripada yang lain yang ingin anda tahu, boleh hubungi saya 012-373-1835. Itu sajalah, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. So, thank you very much, Profesor Datuk. Thank you everybody yang datang hari ini untuk talimat kami. Jangan bimbang, ada soalan, memang semua ada soalan, dan anda boleh tanya semua kaunselor kami, dan jika kita ada sesi taklimat yang seterusnya, mungkin kita boleh juga jemput anda jugalah untuk datanglah. Thank you everybody, bye bye, see you. Terima kasih Datuk. Terima kasih Terima semua. kasih. Okay, bye everybody.